sebuah laman web pembelajaran telah dibina berdasarkan DSKP bagi subjek Pendidikan Seni Visual tahun 3. Untuk menganalisis laman web ini, kita perlu mengenal pasti ciri-ciri umum yang terdapat pada laman web ini. Laman web ini telah dibina dan disasarkan kepada murid-murid tahun 3. Laman web ini juga telah diuji kepada 30 orang murid di sebuah sekolah. Lokasi sekolah iaitu sekolah bandar telah disasarkan kerana murid-murid yang berada di sekolah bandar ini akan mempunyai capaian yang baguslah untuk melayari laman web ini. Laman web ini juga disasarkan kepada murid tahap sederhana kerana murid tahap sederhana mampu untuk melayari dan memahami laman web pembelajaran ini dengan baik. Seterusnya, kita lihat kepada pengetahuan sedia ada murid. Murid mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai flora dan fauna, iaitu tumbuh-tumbuhan dan haiwan-haiwan yang terdapat dalam hutan. Jadi, tema utama yang digunakan dalam laman web ini ialah tema flora dan fauna. Ianya bersesuaian dengan pengetahuan sedia ada murid. Maka murid akan mudah untuk memahami konsep yang digunakan dan juga memahami isi kandungan laman web ini. Seterusnya, gaya pembelajaran. Setiap murid mempunyai gaya pembelajaran yang berlainan. Ada murid yang mempunyai gaya pembelajaran visual, gaya pembelajaran auditori dan juga gaya pembelajaran kinestetik. Jadi, laman web ini telah menerapkan ketiga-tiga gaya pembelajaran untuk memudahkan dan juga sesuai digunakan kepada semua murid. Untuk gaya pembelajaran visual, dalam laman web ini ada menggunakan gambar-gambar ataupun unsur grafik. Laman web ini juga ada memasukkan animasi-animasi yang dapat menarik perhatian murid. Selain itu, bagi gaya pembelajaran auditori, laman web ini juga ada memasukkan video daripada sumber YouTube. Bagi murid yang mempunyai gaya pembelajaran auditori, murid itu lebih cenderung untuk memahami pembelajaran berdasarkan audio ataupun bunyi. Jadi, video-video yang dimasukkan dalam laman web ini membantu murid itu untuk memahami konsep yang disampaikan dengan lebih baik. Seterusnya ialah gaya pembelajaran kinestetik. Bagi murid yang mempunyai gaya pembelajaran kinestetik, murid ini cenderung untuk memahami sesuatu pembelajaran berdasarkan pergerakan. Jadi, laman web ini juga ada menyediakan aktiviti untuk murid melakukan karya mereka sendiri menggunakan teknik montaj. Jadi, aktiviti menghasilkan karya ini memerlukan murid menggunakan pergerakan mereka untuk menghasilkan karya menggunakan teknik montaj ini. Objektif bagi penyediaan laman web pembelajaran ini ialah untuk murid-murid memahami tema laman web ini, iaitu flora dan fauna. Seterusnya, murid-murid dapat mempelajari salah satu teknik dalam bidang menggambar, iaitu teknik montaj. Dan juga murid dapat menghasilkan karya yang kreatif menggunakan teknik montaj berdasarkan tema yang ditetapkan, iaitu flora dan fauna. Di akhir pembelajaran menggunakan laman web ini, murid akan dapat menamakan contoh-contoh flora dan fauna. Murid juga dapat mengenal pasti teknik montaj dalam bidang menggambar. Teknik montaj merupakan tajuk utama dalam laman web ini. Jadi, di akhir pembelajaran, murid perlulah mengenal pasti dan juga mengetahui teknik montaj dalam bidang menggambar ini. Yang ketiga, murid dapat menghasilkan karya yang kreatif menggunakan teknik montaj berdasarkan tema. Objektif pembelajaran ini boleh dinilai melalui latihan pengukuhan ataupun aktiviti-aktiviti yang disediakan dalam laman web ini. Sekarang kita beralih kepada tahap yang ketiga, iaitu memilih kaedah, media dan juga bahan. Pemilihan kaedah, media dan bahan adalah berdasarkan dua aspek ni. Yang pertama, tahap penguasaan murid, iaitu murid berada pada tahap penguasaan sederhana dalam pembelajaran seni visual. Yang kedua adalah berdasarkan objektif pembelajaran,
di mana pemilihan kaedah, media dan bahan adalah bersesuaian untuk mencapai objektif yang ditetapkan. Okey, seterusnya adalah kaedah. Okey, kaedah yang diterapkan adalah penerokaan, main peranan dan berpusatkan murid. Okey, untuk penerokaan, murid dikehendaki untuk meneroka bermula daripada sesen 1 sehinggalah sesen 4 sehingga tamat pembelajaran yang dijalankan. Okey, untuk main peranan, kita terapkan karakter pengembara di mana murid diperlukan untuk mengembara bermula daripada sesen 1 sehinggalah sesen akhir. Okey, yang ketiga, kaedah adalah berpusatkan murid di mana murid kena menjalani pembelajaran lama web ni berdasarkan diri sendiri tanpa bantuan orang sekeliling. Okey, media yang digunakan adalah 4. Okey, yang pertama teks. Teks yang digunakan berbentuk simple saja, tidak menggunakan sebarang ayat yang kompleks. Okey, yang kedua adalah visual. Digunakan untuk menyokong teks yang disediakan. Okey, seterusnya adalah video. Contoh yang disediakan adalah video penghasilan montaj tu adalah untuk memberi gambaran sebenar kepada murid tentang proses menghasilkan montaj yang betul. Okey, GIF boleh digunakan sebagai penyokong kepada arahan untuk menjadikan laman web kami adalah lebih menarik. Okey, media dipilih berdasarkan 5 prinsip ni, iaitu preview media, media yang tidak bermasalah, menentukan lokasi situasi pembelajaran yang sesuai untuk menjalankan media. Yang keempat adalah menentukan kelompok pelajar yang akan menjalankan media. Yang kelima adalah media akan memberi pengalaman yang baru. Contohnya media video set induksi suasana hutan akan memberikan pengalaman hutan yang tidak pernah dilalui oleh murid-murid tahun 3. Pemilihan bahan pula adalah berdasarkan buku teks, media dan juga internet. Okey, seterusnya adalah pada tahap yang keempat, iaitu penggunaan media dan juga bahan. Okey, contoh teks kita gunakan biasanya untuk penulisan nota pada bahagian nota dan juga untuk melambangkan gambar dan juga ikon dan juga video. Okey, penggunaan tajuk juga menggunakan media teks. Okey, untuk visual digunakan untuk menyokong teks yang ditulis. Okey, video yang digunakan adalah set induksi, video pengajaran dan juga video pembelajaran pada bahagian kesimpulan. Okey, untuk GIF digunakan pada arahan kuis, contohnya GIF fighting dan juga GIF cartoon thinking. Okey, untuk penggunaan bahan iaitu buku teks, disebabkan pembelajaran montaj ini berdasarkan kepada topik buku teks, tema juga diambil berdasarkan contoh-contoh tema yang didapati dalam buku teks. Okey, media yang dipilih adalah berdasarkan 4 tadi dan kami fokuskan kepada gambar dan juga video. Okey, seterusnya adalah internet. Bahan bersumberkan internet adalah YouTube yang digunakan sebagai set induksi dan juga video pada kesimpulan pembelajaran. Okey, yang kedua adalah daripada sumber WordWall, digunakan untuk kuis. Yang ketiga adalah Google Form, digunakan untuk kuis, tapak penghantaran karya montaj murid dan juga penyediaan ruang komen dan cadangan penambahbaikan berkaitan dengan laman web. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Natasha. Jadi seterusnya saya akan teruskan dengan R dan juga E. Require learner participation untuk yang pertama. Okey, require learner participation ni dalam bahasa Melayu memerlukan pembelajaran aktif lah. Okey, baiklah. Apa yang kita akan lihat dalam ni adalah yang untuk penglibatan pelajar kita akan memulakan dengan mula-mula kita akan ada set induksi. Selepas itu kita akan buat penerokaan, main peranan dan berpusatkan murid. Okey, baiklah. Untuk yang penerokaan ni guru akan memberikan satu aktiviti untuk pelajar teroka apakah itu seni apa semua. Selepas itu kita akan adakan main peranan. Main peranan ni maksudnya murid tersebut akan cuba untuk memainkan peranan di dalam website tersebut lah. Sebab dalam website tu kita ada yang macam seorang murid tu dia akan gunakan untuk itulah. Dan seterusnya kita ada berpusatkan murid. Untuk berpusatkan murid ni kita akan berikan satu aktiviti kepada murid untuk dia untuk para pelajar tu buat aktiviti tersebut. Sebagai contoh, kita berikan kertas kepada murid untuk kita hasilkan satu montaj yang menarik. Okey, yang seterusnya adalah evaluate dan revise. Okey, untuk evaluate dan revise ni kita akan lihat kepada menilai pencapaian murid dan juga
dan juga keberkesanan website lah. Okey. Untuk menilai pencapaian murid ni, kita akan tengok kepada ujian pasca dan juga ujian pra dan ujian pasca. Jadi ujian pra dan ujian pasca ini kita berikan satu soalan sama tapi kedudukannya berbeza. Okey, baiklah. Dekat sini saya letakkan ujian pra dan juga ujian pasca. Setelah melakukan ujian pra dan ujian pasca, kita lihat bahawa markah pelajar dia berubah. Sebagai contoh, kat sini saya dah letak jadual pelajar dekat sini, yang mana sebelum menggunakan website, kita dapati kebanyakan pelajar hanya mencapai markah tertinggi 80 dan markah terendah kita mencapai 30. Namun setelah menggunakan website tersebut, kebanyakan pelajar hampir mendapat 100% markah. Jadi hal ini menunjukkan bahawa penggunaan website tersebut adalah berkesan. Okey, baiklah. Secara keseluruhannya, penggunaan website yang mempunyai nilai-nilai tambah seperti penggunaan media apa semua tu yang berkesan lah, sebab kita lihat kat sini para pelajar dapat input yang terbaik. Okey, secara kesimpulannya, penggunaan website ini kita lihat objektif dia adalah tercapai kerana para pelajar mampu meningkatkan markah diorang. Khususnya apa yang kami buat, topik yang tersebut adalah dikuasai sepenuhnya oleh pelajar dan guru perlu menerapkan penggunaan elemen yang sesuai lah dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi itu saja. Ini adalah rujukan daripada kami. Sekian, terima kasih.